Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 5 teori pengeluaran dan kos, di mana subtopiknya adalah berkenaan dengan 5.2 kos pengeluaran. Yang kita fokuskan adalah 5.2.2 kos pengeluaran jangka pendek bagi bahagian 2. 5.0 teori pengeluaran dan kos. Okey, jadi bab ini kita mempunyai 3 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita kaji dalam video ini adalah 5.2 kos pengeluaran. Okey, bagi kos pengeluaran dia ada lagi 3 subtopik kecil. Maka sekarang kita akan fokus tentang 5.2.2 iaitu berkenaan dengan kos pengeluaran jangka pendek. Okey, jadi sekarang kita akan cuba tengok berkaitan dengan kos pengeluaran jangka pendek. Video yang lepas memang kita telah fokuskan kos pengeluaran jangka pendek. Okey, selain daripada itu, kita juga akan kaji hubungan antara MC, AC serta MC dengan AVC. Tetapi untuk video ini, kita masih tetap akan kaji balik yang berkaitan dengan kos pengeluaran jangka pendek. Okey, bahagian yang kita fokus sekarang adalah berkenaan dengan AVC, AFC serta AC. Kita akan tengok dari segi hubungan dia melalui lakaran raja. Okey, sekarang kita cuba tengok kenapa AVC berbentuk U. Okey, so AVC pada mula dia adalah menurun sehingga mencapai titik minimum. Tetapi kenapa AVC ini menurun? Okey, ini adalah disebabkan ulangan sud bertambah. Okey, seterusnya kita dapati bahawa AVC kemudian dia meningkat. Kenapa AVC meningkat? Juga kaitkan dengan yang ini. Tetapi kali ini AVC meningkat akibat pulangan sud yang berkurang. Okey, kalau ada soalan yang tanya, kenapa AC ini berbentuk U? Okey, tadi adalah AVC, sekarang adalah AC. Jadi, macam mana kita nak jawab soalan ini? AC ini sebenarnya merupakan gabungan bagi AFC dan AVC. Jadi, kenapa AC berbentuk U? Okey, maka nanti kita akan terangkan melalui raja, dan raja tersebut dia akan terdiri daripada AFC dan AVC. Jadi, marilah kita tengok kenapa AC berbentuk U melalui lakaran raja. Seperti yang telah diberitahu bahawa AC sama dengan AFC tambah dengan AVC. So, ingat rumus ini. Okey, jadi kita cuba tengok kelok ini. Okey, jadi dalam raja ini kita ada kelok AFC, AVC dan juga AC. Pada video yang lepas, Miss pun telah ajarlah. Okey, kelok AFC ini adalah mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Dan ingat, AFC ini sentiasa positif. Okey, lepas tu bagi AVC dengan AC pula, kedua-duanya adalah berbentuk U. Tapi pelajar kena ingat, AC ini sentiasa berada di atas sekali. Kenapa? Tengok semula rumus ni. Sebab kita kata AFC tambah AVC sama dengan AC. So, AFC tambah AVC tambahlah AC. AC ini akan sentiasa berada di atas. Okey, selepas kita tentukan titik minimum ini, jadi sekarang, okey, Miss akan tentukan Q1 dengan Q2. Jadi titik minimum AVC ini kita akan buat dotted line. Okey, dan labelkan Q1. Okey, kemudian ini pun sama, buat dotted line sambung ke bawah. Okey, dan kemudian labelkan Q2. Okey, jadi kalau kita nak senang tengok Q1 ini, saya pun akan panjangkan sehingga ke atas lah. Okey, jadi sekarang Miss akan kaji dari segi kuantitinya. Okey, kita akan fokus dari 0 hingga Q1. Okey, this part ya, tengok atas sekali. Okey, pada masa itu kita cuba tengok. Okey, Miss tulis kat sini ya. Okey, 0 hingga Q1. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Kita dapati bahawa, okey, pelajar tengok 0Q1 tengok sehingga ke atas. Kita dapati bahawa pada masa itu
AFC kita adalah menurun. Okey. Okey. Kemudian saya akan sambung dengan ABC. Kenapa saya nak tengok macam tu? Sebab kan rumus yang kita ada AFC, ada ABC kan? Jadi nanti Miss pun sama, saya akan tengok AFC diikuti dengan ABC dan akhirnya saya akan kaji AC tu macam mana. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dari 0 hingga Q1. ABC kita ya menurun kan? Dari sini hingga ke sini. So ABC turun. Kenapa ABC turun? Okey, disebabkan pulangan sud bertambah. Tadi sudah bagi tahunya. Okey, so ingat ABC turun akibat pulangan sud bertambah. Okey, seterusnya kita cuba tengok pada masa itu dari 0 ke Q1 AC kita, ya AC kita turun. Okey, pun bagi tahulah AC turun. Okey, sebenarnya AC confirm turun. Kenapa? AFC turun, ABC turun. Jadi AC mestilah turun sebab kedua-dua komponen dia pun menurun. Okey. Okey, sekarang kita cuba tengok yang seterusnya. Dari Q1 hingga Q2. Juga sama, nanti Miss akan bincangkan tentang AFC. Saya akan bincangkan tentang ABC. Dan akhirnya saya akan fokus tentang AC. Okey, jadi sekarang cuba tengok yang ini pula. Okey, dari sini ke sini ya. Okey, cuba tengok. AFC, ya, turun. Okey, jadi Miss pun tulis AFC turun. Okey, tadi ABC, ini titik minimum Selepas titik minimum, ABC sepatutnya, ya, meningkat. Kan? Jadi kalau meningkat, kita pun bagi tahu ABC naik. Tetapi kenapa ABC naik? Kat dengan yang ini. Ya, sebab pulangan sud berkurang. Okey, dan akhirnya kita cuba tengok masa itu AC naik ke turun. Okey, tengok dari Q1 hingga Q2, ini titik minimum AC kan? Jadi dari sini hingga ke sini, kita dapati bahawa AC dia adalah turun. Okey. Jadi saya pun bagi tahulah AC turun. Okey, sekarang kita cuba tengok bahagian sini. Apabila AFC turun, ABC naik, sebenarnya AC dia boleh naik, dia boleh turun. Macam isu tadi, yang tadi punya AFC turun, ABC pun turun, jadi AC confirm turun. Sekarang isu yang ini. AFC turun, ABC naik, AC ini sebenarnya dia boleh naik ataupun boleh turun. Tetapi disebabkan pada raja ini, kita dapati bahawa AC turun, jadi kita pun bagi tahu AC turun. Okey, tetapi selepas itu pelajar kena bagi alasan. Kenapa anda kata AC turun? Okey, cuba tengok. Satu naik, satu turun. Nanti dia menyebabkan yang keseluruhan punya turun. Okey, jadi yang turun punya lagi banyak ke yang meningkat punya lagi banyak? Okey, saya ulang. Keseluruhan turun. Jadi yang sekarang komponen ini, yang turun punya lagi banyak ataupun yang meningkat punya lagi banyak? Ya, mestilah yang turun punya lagi banyak kan? Okey, jadi kita bagi tahu AC akan jatuh. Kenapa? Okey, kerana kejatuhan AFC, yang ini, AFC yang jatuh, adalah lebih besar. Okey, daripada kenaikan ABC. So, selesailah. Saya ulang. Okey, kenapa AC jatuh? Kerana kejatuhan AFC yang jatuh punya, dia adalah lebih besar daripada yang meningkat punya. Yang meningkat itu apa? ABC yang meningkat. Okey, boleh faham ya? Okey, kita sambung. Okey, yang seterusnya saya nak tengok yang ini. Selepas Q2. Okey? Okey, jadi Miss sambung kat sini ya. Okey, C. Selepas Q2.
Okey, juga sama saya akan kaji dari segi AFC diikuti dengan AVC dan akhirnya AC. Okey, kita cuba tengok selepas Q2 AFC macam mana. Ya, AFC dia turun. AVC tengok. Ya, AVC meningkat. Kenapa AVC meningkat? Sama dengan yang ini. Akibat pulangan sud berkurang. Jadi dia akan menyebabkan AVC naik. Dan akhirnya, cuba tengok, isu yang kita kaji sama. Sekarang, AFC turun, AVC naik. Satu turun, satu naik. Dia boleh menyebabkan sama ada AC ini naik ataupun turun. Jadi macam mana kita nak tentukan? Tengok pada raja selepas Q2. Ini titik minimum kan? Ya, bermaksud AC dia meningkat. Okey, jadi kita pun bagi tahu lah AC meningkat. Okey, juga sama kena bagi tahu alasan. Kenapa anda kata AC meningkat? Okey, cuba tengok. Yang keseluruhan punya meningkat. Jadi, yang meningkat punya lagi banyak ke yang menurun punya lagi banyak? Saya ulang, keseluruhan dia meningkat. Okey, jadi yang meningkat punya lagi banyak ke yang jatuh punya lagi banyak? Ya, mestilah meningkat punya lagi banyak kan? Okey, jadi alasan kita pun bagi tahu bahawa kerana kenaikan AVC adalah lebih besar daripada kejatuhan AFC. Okey, kita fokus sekali lagi. Okey, AC meningkat. Kenapa? Yang naik punya, yang AVC yang naik punya, dia adalah lebih besar daripada AFC yang jatuh punya. Okey, jadi kalau soalan dia, ingat, dia tanya, kenapa kilo AC berbentuk U? Sebab kita nampak kilo AC memang berbentuk U kan? Jadi pelajar kena sediakan raja inilah. AC berbentuk U disebabkan AVC. Sebab kan nampak bentuk dia adalah sama punya kan? Berbentuk U juga kan? Disebabkan hukum pulangan berkurangan. Di mana kalau AVC turun, akibat pulangan sud bertambah. AVC naik, akibat pulangan sud berkurang. Masih ingat kan? Pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang ini, yang ini ada kaitan dengan hukum pulangan berkurangan. Di mana hukum ini anda pun telah belajar pada 5.1 masa kita bincang pasal teori pengeluaran. Kalau pelajar nampak soalan ini, kenapa kilo AC berbentuk U? Ingat sediakan raja ini. Okey, lepas itu jangan lupa bagi tahu AC ini macam mana kita dapat? Dia adalah gabungan AFC dengan AVC. Lepas tu barulah huraikan. Okey, dari 0 hingga Q1, antara Q1, Q2 dan selepas Q2. Okey, dan jangan lupa pastikan you kaitkan dengan yang ini, iaitu hukum pulangan berkurangan yang terdiri daripada pulangan sud bertambah serta pulangan sud berkurang. Okey, dengan demikian kita pun telah selesailah bincang berkaitan dengan kos-kos pengeluaran jangka pendek. Jadi sekarang yang seterusnya kita akan fokus tentang hubungan antara MC dan AC serta MC dan AVC. Untuk terangkan hubungan ini dengan lebih lanjut, Miss akan tunjukkan melalui lakaran raja. Okey, jadi sekarang kita akan tengok hubungan antara MC dan AC serta MC dan AVC. Okey, sebelum ini Miss pun telah ajarlah macam mana nak lakar kilo AVC dengan AC kan? Serta MC sekali. Kan saya kata ketiga-tiga ini sebenarnya berbentuk U. AVC berbentuk U, AC pun sama, MC juga berbentuk U. Cuma, okey, AVC ini dia akan capai titik minimum dulu. Selepas tu barulah AC capai titik minimum. Titik minimum AC akan berada di belakang minimum AVC. Okey, dan MC ini walaupun dia berbentuk U, tetapi masa dia meningkat itu dia akan melalui titik minimum AVC serta AC. Okey, jadi sekarang kita fokus yang ini, hubungan MC dengan AC. Kita dapati bahawa AC ini pada mulanya dia menurun, lepas tu dia capai titik minimum dan kemudian dia meningkat.
Dan kita nak kaji hubungan dia dengan MC sahaja. Okey, jadi pelajar hanya fokus dua ini. Okey, ABC jangan tengok dulu, fokus MC dengan AC sahaja. Okey. Jadi hubungan dia. Hubungan MC dengan AC ya. Okey, jadi hubungan yang pertama, kita cuba tengok pada mulanya AC turun. Okey, ini AC. Cuba tengok mana MC tu. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Ini adalah AC yang warna biru punya. Okey, MC berada di mana pada masa tu? Okey, nak cari MC. MC kan berada di bawah. Okey, so bermaksud apabila AC turun, kita akan kata bahawa AC dia adalah melebihi MC. Sebab AC berada di atas, MC dia cuba tengok, dia berada di bawah. Okey, kita sambung. Apabila AC pada titik minimum, mana MC? Okey, saya tulis dulu ya. AC minimum. Mana MC tu? Ini titik minimum kan? Titik minimum dia. Kan MC melalui dia? Ya, kalau MC melalui dia, kita kata pada masa itu AC sama dengan MC. Okey, dan akhirnya, cuba tengok. Kalau kita kata masa itu AC meningkat. Okey, fokus yang ini, AC meningkat. Okey, cuba tengok pada masa itu mana MC? MC kan berada di atas kan? Okey, MC berada di atas, AC berada di bawah. Jadi kita akan kata apabila AC meningkat. Okey, kita kata AC dia adalah kurang daripada MC. Sebab AC berada di bawah, MC dekat atas. Jadi kita kata bahawa AC dia adalah kurang daripada MC. Ataupun MC ini lagi besar daripada AC pun boleh juga. Okey, sekarang kita akan fokus tentang MC dan ABC. So, pelajar fokus kilo ABC ini dan kita akan bandingkan dengan MC. Kedua-dua kilo ini. Okey, dan pelajar cuba tengok ya. Nanti hubungan kita sebenarnya pun sama. Hubungan antara MC dan ABC. Juga sama, kita akan fokus dari 3 hubungan macam tadi. Di mana ABC menurun, cuba tengok MC kat mana. Lepas tu ABC capai titik minimum dan akhirnya ABC meningkat. Cuba tentukan hubungan dia dengan MC. Okey? Okey, pelajar fikir dulu ya. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok apabila ABC menurun, mana MC? Ya, MC berada di bawah kan? Jadi kita kata ABC dia adalah melebihi MC. Okey? Lepas tu ABC minimum, this is the point. Mana MC? Ya, MC melalui titik ini kan? Jadi kita akan kata ABC sama dengan MC. Okey, dan akhirnya apabila ABC meningkat. Okey, cuba tengok mana MC. MC kan berada di atas kan? ABC berada di bawah. Jadi kita kata ABC kurang daripada MC. Okey, sebenarnya kita boleh nampak hubungan MC dan AC serta hubungan MC dengan ABC adalah lebih kurang sama sahaja. Sebab dua-dua juga berbentuk U di mana MC juga akan melalui titik minimum bagi kedua-dua kelok ABC serta AC. Jadi itu adalah hubungan dia. Okey? Penerangan Miss cukup jelas kan? Dan boleh faham kan? Okey, kalau rasa menarik, jangan lupa subscribe channel saya ya. Okey, maka sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey? Sesi soal jawab. ABC menurun akibat. Okey, cuba fikirkan kenapa ABC menurun. Okey, jadi ABC turun ini akibat pulangan sud bertambah. Okey, sambung dengan soalan yang seterusnya. AC meningkat kerana kejatuhan AFC
adalah lebih apa daripada kenaikan ABC. Jadi pelajar cuba tengok AC yang meningkat ini dia merujuk kepada keseluruhan yang meningkat. Jadi fikirkan kejatuhan dia berbanding dengan kenaikan dia. Mana satu lagi besar? Okey. Jadi yang meningkat punya sepatutnya akan lebih besar berbanding dengan jatuh punya. Tetapi dekat sini dia mula dengan kejatuhan AFC. So bermaksud kejatuhan AFC ini adalah lebih kecil berbanding dengan kenaikan ABC. Okey? Okey, seterusnya. Sekiranya AC adalah minimum, jadi AC adalah apa dengan MC? Okey, kalau tengok kilo AC minimum turun, minimum naik, dan pada masa itu kalau nak tengok MC akan melalui titik minimum AC kan. Okey, jadi AC sepatutnya adalah sama dengan MC. Okey, sambung. Apabila ABC meningkat, okey, ABC naik, ABC adalah apa berbanding dengan MC? Cuba tentukan hubungan dia sama ada lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, jadi ABC turun, minimum naik, dan pada masa itu juga sama MC akan melalui titik minimum ABC. MC berada di atas dan ABC berada di bawah. Jadi ABC adalah lebih kecil berbanding dengan MC. Jadi untuk bahagian ini pelajar memang kena tahu langkah kelok lah. Okey, antara AC, AFC dengan ABC. Okay, lepas tu kena tahu langkah raja juga untuk AC, ABC serta MC. Barulah kita boleh dapat jawab soalan yang sedemikian. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan bagi subtopik yang berkenaan dengan 5.2.2 iaitu kos pengeluaran jangka pendek. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang 5.2.3 iaitu kos pengeluaran jangka panjang. Sekiranya anda dapati bahawa video ini adalah memanfaatkan anda dalam pembelajaran, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video saya ini kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa tinggalkan komen kepada saya juga. Okay, saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Boleh nampak bahawa badge saya sudah tukar warna. Sebelum ini kan warna putih. Sebab Miss telah lulus lah ujian saya bagi challenge yang pertama. Sekarang Miss berada di challenge yang kedua dah. Okay? Terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.